wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah izinkan kita lagi untuk belajar kelas KBA ni, kunci bahasa Arab lalui kaedah nahwu dan sharaf. Mudah-mudahan sedikit usaha yang kita lakukan ini boleh kita memahami Al-Quran, hadis Nabi dan juga perkataan-perkataan para alim ulama dalam kitab-kitab mereka, insya-Allah. Baik. Semua dah bersedia dah? Insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. Maksud Ustaz persediaan dari segi semangat itu kan, semangat untuk mendengar ilmu, memahami ilmu, semangat tu yang paling penting untuk kita buat persediaan. Di samping itu peralatan-peralatan kita, nota-nota kita, itu yang perlu kita buat persediaan. Baik. Sebagaimana kita maklum, ilmu ni sangat penting. Sangat penting untuk kita terus bersemangat dalam ilmu-ilmu yang lain. Dia ada kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita belajar. Itu penting ilmu nahwu sharaf ni. Dia bukan satu ilmu yang berasingan daripada ilmu-ilmu lain, bukan. Dia adalah salah satu daripada ilmu untuk kita memahami ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Dia salah satu daripada ilmu ke arah itu. Sebab tu saya kata penting ilmu nahwu sharaf ni. Dan kalau sesiapa yang anggap ilmu ni adalah di berasingan, jadi silaplah tanggapan tu. Sebab tu kita kena belajar ilmu ni. Dalam ilmu ini ada ilmu tauhid. Bagaimana kita mengaji tadi lepas subuh kan? Banyak ayat-ayat berkaitan dengan ilmu tauhid. Ayat Quran yang perbahasan dia berkaitan tauhid. Alhamdulillah. Di tuan-tuan yang mengaji tadi boleh dengar berbagai-bagai ayat Al-Quran berkaitan dengan tauhid. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita ulang kaji lagi sedikit, kemudian barulah kita sambung suratul Baqarah. Macam itulah. Baru-baru ni ada seorang jemaah jumpa ustaz. Dia cuba minta ustaz buat begini, buat begitu dalam penyampaian ustaz. Jadi sebenarnya dalam bab menyampaikan ilmu ni dia bergantung kepada guru tu sendiri. Pada kaedah guru itu dan juga cara pembelajaran dia dulu macam mana. Jadi itu yang dia berhak untuk sampaikan kaedah dia tersendiri. Jadi sebab tu kalau ada cadangan-cadangan lain yang agak lari jauh daripada kaedah yang guru tu ada, maka mungkin dia tak dapat ikutlah kaedah yang lain lepas tu. Sebab cara mengaji dia lain, cara penyampaian dia lain. Jadi tiba-tiba ada saranan untuk membuat kaedah-kaedah yang lain yang baru. Jadi masuk ustaz tadi, ustaz minta maaf lah, saranan tu ustaz dapat ikutlah. Jadi ustaz nak guna kaedah tersendiri. Ustaz nak guna kaedah ustaz dan ustaz yakin kaedah ustaz ni juga boleh sampai kepada memahami bahasa Arab. Dan ustaz tak nafikan kaedah yang dia kata tu pun boleh sampai kepada memahami bahasa Arab, ustaz tak nafikan. Tapi mungkin tu cara dia dan cara dia belajar. Wallahualam, mungkin ustaz rasa dia belajar dengan Google banyak tu. Dia banyak merujuk dengan Google, dengan ilmu Google ni sebab dia suruh ustaz rujuk sini, rujuk sana, tengok sini, tengok sini. Jadi ustaz tak mampu macam tu. Ustaz guna kaedah yang agak tradisi sikit, agak klasik sikit, tapi kaedah ni pun boleh sampai kepada memahami Quran. Macam tu. Baik.
Itu ikut kemampuan masing-masing lah dan kaedah masing-masing. Baik, sambungan kita iaitulah pada bab i'rab. I'rab ini kata ulama nahwu, dia kata ada dua bahagian. I'rab ada dua bahagian. I'rab ni apa? Perubahan akhir kalimah. I'rab iaitulah perubahan akhir kalimah. Nahwu ni dia kira yang ujung-ujung. Ujung kalimah tu nak berubah dengan apa? Dengan tanda baris ke ataupun dengan huruf. Berubah dengan huruf. Itu makna nahwu. Kalau saraf dia kira baris awal dengan tengah. Itu kena ingat fakta tu. Saraf dia kira perubahan baris di awal dan juga di tengah. Macam fa'ala, nak baca fu'ila ke, fa'ala ke, fa'ila ke. Dia kira yang awal dengan tengah. Duriba, daraba, du'a. Dia kira itu saraf. Tapi nahwu dia kira perubahan di akhir tu. Nak baca Zaidun, Zaidan, Zaidin, Amron, Amran, Amrin, Baitun, Baitan, Baitin, Rajulun, Rajulan, Rijalun. Dah tengok di ujung tu. Itu perubahan untuk nahwu. Itu fakta yang perlu kita ingat. Jadi sebagaimana Ustaz sebut tadi, i'rab dia ada dua jenis. Pertama i'rab dengan baris dan yang kedua i'rab dengan huruf. Perubahan dengan baris dan perubahan dengan huruf. Dalam kitab Matan Jami'ah Ustaz ni dia kata fallazi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Nanti Ustaz tulis ya, ini Ustaz bagi dengar dulu. Perubahan dengan baris ada 4 jenis. Yang jenis perubahan dengan baris ni ada 4 jenis. Pertama, isim mufrad. Isim mufrad yang kita dah belajar dah, dia mesti berubah dengan baris. Sama ada baca masjidun, masjidan, masjidin, ataupun masjidun, masjidani, masajid, insanun, insani, insanun, insani, al-ins. Perubahan-perubahan di akhir itu dengan baris. Itu untuk isim mufrad. Kalau insanun, insanan, insanin, itu kalimah mufrad. Baitun, baitan, baitin. Apa lagi? Ini qalamun, qalaman, qalamin. Perubahan akhir untuk isim mufrad dia berubah dengan baris. Yaumun, yauman, yaumin. Apa lagi? Kataan yang kita boleh sebut mufrad dia. Syajaratun, syajaratan, syajaratin. Perubahan baris itu dipanggil perubahan secara harakat. Kenapa berubah baris itu jadi atas, bawah, depan tu? Sebab dia ada amil di depan. Amil-amil tu yang menyebabkan berubah tu. Kalau amil rafa', dia berubah rafa'. Amil nasab, dia berubah nasab. Amil khafa', dia berubah khafa'. Okay, yang kedua yang berubah dengan baris adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir bermaksud banyak yang terpecah. Itu terjemahan kataan jamak mana banyak, memberi maksud banyak. Taksir mana terpecah daripada kataan mufrad. Itu jamak taksir. Kita dah belajar dah itu, tolong ingat balik. Apa dia contoh jamak taksir? Asal dia rajulun, rajulani, tasnya. Jamak taksir dia rijalun. Tu. Berubah daripada kataan mufrad dan berubah itu dengan baris. Rijalun. Dikira dekat lun tu. Di jamak taksir perubahannya dengan baris.
Kemudian yang berhubungan dengan baris lagi ialah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu banyak muannas mana perempuan ataupun kalimah muannas salim yang sejahtera daripada perkataan asal, perkataan mufrad. Macam muslimatun itu kalimah apa? Jamak muannas Mu'anas. jamak muannas salim, muslimatun. Jamak muannas salim. Dia adalah jamak muannas salim yang sejahtera daripada perkataan mufrad. Bila buang alif dan ta di belakang, buang tanda muannas tu buang, dia ada perkataan asal muslim. Maka dia tak terusik perkataan mufrad dia. Itu panggil jamak muannas salim. Kataan yang beri maksud banyak, muannas mana perempuan, salim mana kataan tu dia sejahtera daripada perkataan mufrad. Dia ada perkataan asal dia. Kalau kita buang tanda jamak muannas salim alif dan ta tu, muslimah tu buang alif ta, ada muslim. Tak apa. Itu panggil jamak muannas salim. Jadi perubahan dia juga dengan baris muslimatin. Itu baris bawah. Ataupun muslimatun. Mengikut kaedah masing-masing lah. 3 huruf ataupun nasab. Kemudian yang berhubungan dengan baris lagi adalah fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan akhirnya sesuatu. Fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya sesuatu. Di hujung fi'il mudhari' itu tak ada alif tasniah, tak ada waw jamak, tak ada ya muannas mukhatabah. Tak ada 3 huruf tu. Bila tak ada 3 huruf tu, fi'il mudhari' itu perubahan dia adalah dengan baris, iaitu baca baca yang suruh baca ru, ataupun yaqtulu baca dengan lu, yadribu baca dengan bu, ataupun dia baca dengan yadriba, ataupun yaqtula, ataupun yang surah. Kenapa jadi berubah lu la semua tu? Kadang-kadang rib, yadrib, yang sur, yaqtul, sebab ada amil kat depan. Ada amil, ada amil. Kalau amil rafa', baca dengan rafa', baca lu. Kalau amil khafat, ada amil nasab, baca dengan fathah. Lan yansura, lan yaqtula. Kalau amil jazam, lam yalid, di ujung dia baca dengan baris mati. Jadi perubahan fi'il mudhari' itu adalah dengan baris. Itu topiknya. Mari Ustaz buat ringkasan apa yang Ustaz sebut tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia kata al-mu'rabatu qisman. Apa maksud al-mu'rabatu qismani? Isim. Ya, al-mu'rabah yang berlaku perubahan itu 2 bahagian. Itu maksudnya. Yang berlaku perubahan itu ialah 2 bahagian. Kalau nak terjemah betul-betul lagi, bermula yang berlaku perubahan itu ialah 2 bahagian. Di sini saja dah jadi mubtada, di sini jadi khabar. Kalau nak i'rab lah. Bermula yang berlaku perubahan itu ialah 2 bahagian. Secara kefahamannya, perubahan itu ada 2 bahagian. Itu secara kefahaman. Ustaz sengaja tak letak baris sebab nak bagi tuan-tuan biasa membaca perkataan tak ada baris. Itu salah satu latihan yang Ustaz dapat dari guru, iaitu dia baca kitab Arab tanpa baris. Jadi kami yang mengaji terpaksa tulis baris. Peringkat awal Ustaz kena letak semua baris ni. Al-mu'rabatu qismanu.
Ustaz terpaksa letak baris, tapi bila lama kelamaan dah kurang dah baris, tak ada baris dah. Dia letak kat ujung-ujung lah. Bati. Ujung-ujung. Lama-lama lagi dah tak ada baris semua, tapi boleh baca al-mu'rabatu qisman. Baca qismani ya, kan qisman sebab dia sini dengan alif, Itu tanda rafa' dengan alif. Al-mu'rabatu qisman. Al-mu'rabatu qismani. Kalau Ustaz tak beritahu tadi macam mana ni? Tak tahu. Tahu Ustaz, tahu. Tak tahu. Hmm. Jadi kita latih baca kataan tanpa baris. Itulah nahu. Okey. Jadi di sini jadi mubtada, bila mubtada dikena permulaan, dia kena rafa'. Mubtada mesti rafa'. Baca dengan apa? Al-mu'rabah. Ni nahu. Nahu pergi habis. Al-mu'rabah. Ting. Salah. Al-mu'rabati, Ustaz. Mubtada mesti rafa'. Rafa' dengan apa? Dengan Rafa' atas. Depan. rafa' dengan dom. Domah. Gamak. Al-mu'rabatu. Tu al-mu'rabat. Bermula yang di-i'rabkan itu isma ni dia jadi khabar. Khabar mesti baca dengan rafa' juga. Khabar sini rafa' juga, rafa' dengan Qisman. alif. Rafa' dengan alif. Jadi bila rafa' dengan alif kena baca qisma, ujung dia baca Nun. dengan Nun. Nah, baca dengan Ismani qismani. Jadi al-mu'rabatu qismani. Bermula yang di-i'rabkan itu yang berlaku perubahan itu ialah dua bahagian. Itu cara bacaan. Yang pertamanya ialah i'rab dengan harakat, bil harakat. Okey, nak baca macam mana ni? Bil Harakat atas beratas. ini huruf Bil harakati, Ustaz. bil harakati. Sebab ada bi. Huruf jar mesti di ujung dia macam ti. Bermakna ini kalimah iwa. Isim. Isim sebab ada huruf jar. Lagi pula ada alif lam. Bil harakati. Macam tu. Tak ada baris pun boleh baca. Bil harakati. Mana yang pertama bahagian i'rab yang perubahan ni ialah perubahan dengan baris. Bil harakat mana dengan baris. Yang pertamanya yang berubah dengan baris ni yang kita sebut tadi ialah yang pertama pada isim. Isim apa? Isim apa tadi? Isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad ketika rafa', ketika nasab, ketika khafad, semuanya perubahannya dengan baris. Semua berubah dengan baris. Ketika rafa' pun dengan baris, ketika nasab pun dengan baris, dan ketika khafad pun dengan baris. Kita ambil contoh dalam kitab Ustaz ni iaitu hasanun. Ini ketika rafa'. Bila ketika rafa' hasanun. Ini nama siapa ni? Nama orang ke nama apa? Baik. Ketika ini nama orang, hasanun nama orang. Tentu Nama orang. tentu amil dia apa? Amil dia. Amil yang biasa lah iaitu Buat kat apa? amil rafa' ni lah yang menyebabkan isim mufrad ni baca dengan rafa'. Ja'a mana telah Dah datang. hasanun oleh Hasan. Hasan. Bermakna ini fi'il, ini fa'il. Fi'il, fa'il. Ingatlah hukum fa'il mesti rafa'. Rafa' dengan baris dhamma.
Kenapa rafa' dengan dhammah? Sebab ini adalah isim mufrad. Jaa Hasanun, telah datang oleh Hasan. Jaa fi'il madhi sebagai amil rafa', Hasanun fa'il, baca dengan rafa' iaitu baris dhammah. Sebab Hasanun ni isim mufrad, dia rafa' dengan dhammah, dengan baris. Kalau ketika nasab pun macam tu juga. Dia kena amil nasab pula. Amil nasab. Darabtu am, bukan nama lain lah. Amran. Baca dia darabtu amran. Fokus kita ialah isim mufrad. Ni fokus kita isim mufrad. Amran ni isim mufrad, baca dengan baris tanwin, baris fathah ni. Baca dengan baris fathah. Nanti isim mufrad dia berubah dengan baris. Tapi ini ketika apa ni? Ketika rafa' kan, ketika nasab? Ketika nasab. Ketika nasab. Nasab. Sebab amil dia darabtu, darabtu mana apa? Pukul. Telah pukul oleh Imran. Umar. oleh Aku akan Umar. Umar. Untuk nasab dia kena ada fi'il, dia kena ada Fa'il. fa'il, dan dia kena ada Maf'ul. Maf'ul. Jangan lupa kaedah tu. Jangan lupa sekali-kali. Itu dia bahasa lama tu. Oh, sama PN. Untuk nasab dia akan jadi gitu. Fi'il, fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul. Kalau untuk rafa' tadi dia hanya ada fi'il dan fa'il. Fi'il dan Fa'il. fa'il. Ingat tu. Kedudukan isim mufrad sini adalah kedudukan fa'il ataupun maf'ul. Dia berubah dengan baris. Kalau yang tadi berubah dengan baris sebab dia fa'il, berubah dengan rafa'. Yang ni berubah dengan baris sebab dia maf'ul. Maf'ul isim mufrad ketika maf'ul. Berubah dengan baris fathah. Topi dia lah berubah dengan baris sebab dia isim mufrad. Kemudian contoh bagi khafat pula ialah maratu. Jumpa lagi maratu. Minggu lepas jumpa tak? Maratu bi apa nama pula? Maratu bibak. Apa dah? Maratu. Baca maratu, tak nampak kan? Macam mana baliknya? Maratu Dibakar. bibakrin. Bakri. Apa yang maksud maratu yang kita belajar? Minggu lepas kita belajar sampai tulis sampai penuh buku-buku tu apa? Telah berlalu. Telah berlalu oleh aku dengan bibakrin dengan Bakar. dengan bakar. Okey, telah lalu oleh aku. Bermakna di sini ada macam biasa fi'il, ada fa'il, kemudian ada huruf jar, huruf jar, ada huruf jar, dan ada majrur, ada majrur bi kasrah. majrur bil ba, dijarkan dengan ba, majrur bil ba'i.
Atau panggil jar majrur. Dua perkataan ni bar dengan bakar ni dia panggil jarul majrur. Telah lalu oleh aku dengan bakar. Jadi bakar di sini topik dia yang kita dah bicara, bakar ni isim mufrad sebab dia berubah dengan baris. Seorang yang bernama Bakar. Telah lalu oleh aku dengan seorang yang bernama Bakar. Tuan-tuan tahu Bakar mana Bakar? Bakar ya. Abu Bakar. Apa anak dara Ustaz? Betul. Masya Allah. Ini mesti dia Saya nak Abu Bakar. ya, bapa anak dara. Jadi orang yang nama Abu Bakar mesti dia ada anak dara kan? Tu. Kalau dia semua ada anak teruna, macam mana pula? Kesian ke dia? Rajul. Jadi orang nama Bakar dia kena faham dia adalah bapa anak dara. Sebab kisah dia adalah Sayyidina Abu Bakar ada anak dara iaitu Sayyidatina Aisyah. Aisyah. Itulah sebab tu dia digelar sebagai Abu Bakar. Dia nama dia lain Abdul Rahman kan? Abdul Rahman As-Sukhrin kan? Kita tengoklah dalam sirah nama apa kan? Nama asal. Tapi Abu Bakar tu adalah bukan nama yang asal dia kan? Dia maksudnya bapa anak dara. Kalau guru ustaz nama apa? Guru ustaz yang seorang tu Bakar ayah dia. Faham tak? Faham tak ayah dia? Guru ustaz Ayah nama dia Bakar. Bakar. Guru ustaz nama Bakar. Ayah dia pun nama Bakar. Jadi orang kata bakar ayah dia. Kita pun dengar. Orang kampung kan dia cakap itu bakar tu bakar ayah dia. Rupanya Bakar tu ayah dia nama Bakar juga. Ayah dia tu ayah mentua bukan ayah sendiri. Ayah sendiri kadang tak pun nama sama. Orang Arab mungkin pun sama. Tapi orang Melayu mungkin bapa mentua dia. Bapa mentua dia nama Bakar juga. Jadi Abu Bakar bin Abu Bakar, bapa mentua dia nama Abu Bakar juga. Tu orang kata Bakar tu bakar ayah dia. Itu bukan Bakar tu maksudnya nama dia. Okey. Ja'a Hasanun, telah datang oleh Hasan. Darabtu Amran, telah pukul oleh aku akan Umar. Marartu bi Bakrin, telah lalu oleh aku dengan Orang bernama Bakar. seorang nama Bakar. Okey, alhamdulillah dah faham. Topik kita di sini adalah i'rab dengan harakat, iaitu pada isim mufrad dia berubah dengan baris dhamma ketika rafa', berubah dengan baris fathah ketika nasab, berubah dengan baris bawah ketika khafad. Itu je topik dia. Yang lain itu sebagai tambahan, PFI itu sebagai ilmu tambahan untuk kita ingat. Okey. Seterusnya, perubahan dengan baris ni iaitu pada jamak taksir. Taksir, Ustaz Padang ni ya. Perubahan dengan baris iaitu yang kedua berlaku pada jamak taksir. Jamak taksir. Yang kedua pada jamak taksir. Jamak taksir tadi Ustaz terang dia, jamak taksir. Perubahan terpecah dari mufrad. Ya, terpecah daripada mufrad. Contohnya daripada rajulun, rajulani, rijal. Itu Ustaz Padang boleh pilih ya. Contoh. Asalnya rajulun mufrad, rajulani tasnya, rijal. Tu. Perubahan dia sangat ketara. Rajulun, rajulani tasnya, rijalun. Di perubahan jamak tu agak ketara daripada mufrad. Tapi kalau rajulun, rajulani, rajuluna, ini tak apa. Rajuluna.
Itu jamak muzakkar. Ini jamak apa? Muzakkar. Salim. 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 Jamak salim. Ataupun kita jumpa rajulina. Ini pun jamak muzakkar Salim. salim. Perubahan dia tak ketara sangat. Rajulun, rajulani, rajuluna, rajulun, rajulani, rajulina. Tak apa, perubahan dia tak ketara sangat. Dia berubah dengan jamak muzakkar salim dengan waw. Ada waw dan nun. Dan ada ya dan nun. Perubahan dia tak ada masalah kan. Tapi untuk jamak taksir, perubahannya agak ketara. Dia sebab dia jadi rijalun, dia jadi pelik sikit. Itu bagi jamak taksir. Jamak yang berubah daripada perkataan mufrad, terpecah daripada perkataan mufrad. Itu yang rajulun, rajulin, rijalun. Jadi pelik sikit. Jadi jamak taksir dia i'rab dia ialah i'rab dengan baris. Jadi Ustaz tunjuk contoh berubahnya. Sebenarnya fokus dia ialah bukan pada alif tu. Alif tu yang perkataan memang perkataan jamak taksir gitu. Perubahannya ialah ni. Baris, fokus daripada baris. Ini Ustaz padam balik. Jadi perubahan untuk jamak taksir ialah dengan apa? Baris. Dengan baris. Sebab topik kita ialah dengan baris, iaitu jamak taksir. Jadi jamak taksir berubah dengan baris. Rajulun, rajulani, rijalun. Rijalun ni kalau ambil ketika rafa' letak ambil rafa'. Macam biasalah ja'a apa? Ja'a apa? Rijalun. Ja'a rijalun. Dia mesti tak ambil rafa' sebab bagi rafa' tak ada rafa'. Cuba terjemah. Ja'a rijalun. Telah datang seorang lelaki. Jamak. Topik kita jamak. Oh, ramai lelaki. Ramai lelaki. Telah datang ramai lelaki. Lelaki. Cuba terjemah mengikut dia dalam Beberapa orang lelaki. telah datang Beberapa orang lelaki. beberapa orang lelaki. Kalau terjemah mengikut nahwu ialah telah datang oleh beberapa orang Lelaki. Terjemahan mafhum, Maksud. beberapa lelaki telah datang. Itu terjemahan kefahaman. Beberapa orang lelaki telah datang, orang Kedah telah mai. Macam tu senang. Untuk terjemahan mafhum, beberapa lelaki telah datang. Terjemahan mengikut nahwu saraf, telah datang oleh beberapa orang lelaki. Dia ada telah dan dia ada oleh. Boleh. Itu cara nak terjemah nahwu macam tu. Ini adalah fi'il dia kena telah fi'il madhi. Dia jadi fi'il. Dia telah. Rijal jadi fa'il kena terjemah Oleh. sebab dia fa'il. Fi'il madhi telah, fa'il oleh. Hukum fa'il mestilah baca dengan baris rafa'. Jadi perubahan dia dengan baris tu baru dhamma. Jamak taksir. Jadi perubahan jamak taksir dengan baris. Topik dia adalah berubah dengan baris. Jangan lari ke topik asal. Dia nak cerita bahawa jamak taksir ni berubah dia dengan baris. Rajulun, rajulani, rijalun. Contohnya ja'a rijalun. Itu ketika rafa'. Ketika lain mungkin dengan tanda yang lain pula tapi dengan baris juga. Seterusnya perubahan dengan baris berlaku pada jamak muannas Salim. jamak muannas salim. Okey, selesai nombor 2. Yang ketiga iaitulah perubahan dengan baris ini berlaku kepada jamak muannas Salim. salim. Ustaz Azhar tak program ni. Tapi Ustaz suka ulang-ulang sebab ada yang kadang-kadang dia baru nak ingat balik. Jamak mana banyak, muannas mana
Perempuan. perempuan, salim mana sejahtera daripada perkataan mufrad. Jadi perkataan itu sama ada banyak perempuan ataupun perkataan itu sendiri ialah perkataan muannas, iaitu ada ta marbu. Perkataan itu bukan menunjuk perempuan tapi menunjuk perkataan muannas sebab ada ta marbutah. Apatah lagi kalau perkataan itu menunjuk maksud perempuan, itu memang perempuan, itu muannas. Dalam bahasa Arab ni kalau dia nak kepada perkataan jamak, perkataan banyak, dia menggunakan perkataan muannas. Itu dari segi peraturan dia adalah dia kena guna perkataan muannas untuk makna banyak. Dia tak guna perkataan muzakkar, dia tak guna perkataan mufrad. Dia akan guna perkataan jamak, perkataan muannas. Dalam kaedah sebut wa kullu jam'in muannasun. Tiap-tiap jamak tu adalah muannas. Okey. Contoh bagi jamak muannas salim, biasalah ja'at. Ja'at. Kenapa ada tadi ja'a sekarang ni ja'at. Ini menunjukkan kita nak membawa contoh muannas. Sebab tu kita guna dengan di sini dipanggil apa ni? Panggil apa ni? Apa Ustaz? Ni panggil apa ni? Taknis. Fi'il Ustaz. Fi'il. Ni huruf apa ni? Ruta. Ta apa ni? Ta apa? Taknis. Ya betul. Ta ta'nis. Ta menunjukkan perempuan. Sebab tu bila kita nak bawa contoh untuk perempuan, kita kena bawa fi'il yang muannas. Ja'at. Dalam Quran kita selalu jumpa qalat. Bila ayat tu qalat, ja'at, qara'at, wa'adat, itu mesti cerita tu cerita perempuan. Boleh faham dalam Quran kan? Ya. Selalu kita jumpa qala. Itu bermaksud cerita lelaki ataupun cerita tentang muzakkar, cerita tentang kisah lelaki, kisah perempuan. Tapi kalau Allah fokus kepada qalat, wa'adat, qara'at, ja'at, ada ta ta'nis, mesti cerita tu tentang perempuan. Cerita tentang Maryam ke, cerita tentang apa ni, Sayyidatina Aisyah ke, cerita tentang apa pula kisah-kisah perempuan dalam Quran. Jadi Allah akan guna perkataan yang ada ta ta'nis. Cuba tuan-tuan perhati dalam Quran. Okay, ja'at muslimatu. Muslimatu. Ja'at. Ja'at. Tapi nanti Ustaz ajar macam mana lah. Ja'at. Ini adalah jamak apa ni? Muannas salim. Jamak salim. Nak kenal jamak muannas salim, kataan itu mesti ada alif dan ta di ujung. Alif dan ta. Alif dan ta di ujung. Itu menandakan perkataan jamak muannas salim. Bila buang alif dan ta ada perkataan asal muslim. Okey, sekarang ni topik dia adalah berubah dengan baris. Tentulah ja'at. Kalau kita asingkan ja'at al-muslimah. Al-muslimah. Baca al-muslimah. Satu. Sebab dia jadi fa'il. Fi'il dan fa'il. Ingat tu. Fi'il dan Fa'il. telah oleh. Ingat tu. Telah oleh. Kalau melibatkan maf'ul baru ada akan. Tapi kalau tak melibat maf'ul, telah oleh. Telah oleh. Telah datang oleh muslimah tu oleh beberapa orang Muslimah. Perempuan Islam. Perempuan Islam. perempuan-perempuan yang Islam. Itu pun lengkap terjemahan tu. Telah datang oleh beberapa orang perempuan yang Islam. Macam tu. Tapi orang kita bila sebut muslimat, dia ingat seorang perempuan kan. Sebenarnya bila sebut muslimat tu maksudnya
Dengan perkataan muslimat alif dan ta lah. Tapi kalau muslimah yang ada ta marbutah, itu baru untuk mufrad. Tapi kalau sebut muslimat, dia ingat perempuan seorang. Rupanya muslimat tu untuk perkataan Jamak. Tapi orang kita seorang pun panggil muslimat, ramai pun panggil muslimat. Tapi kalau sebut muslimah tak apa. Muslimat dengan perkataan mufrad tak apa. Dengan yang macam ni. Kalau sebut macam ni tak apa. Kalau sebut macam ni tak apa. Muslimat atau muslimah. Tapi kalau sebut muslimat, ini merujuk pada ramai. Kalau muslimah, seorang. Muslimat, seorang. Muslimat, itu maknanya beberapa orang. Kena jamak. Lalu sebut yang mana? Muslimat kan muslimah? Muslimat. Yang panjang ni. Kalau yang panjang ni, ramai. Muslimat yang pendek bawah tu. Muslimat yang ni ya. Okey, tak apa. Cara sebut tu menunjukkan seorang ataupun ramai. Okay. Topik kita adalah perubahan dengan baris. Iaitulah untuk jamak muannas salim. Tu. Sebab dia duduk ketika rafa'. Fa'il rukun rafa', maka rafa' dengan baris. Ja'at muslimatu. Okey. Sekarang ni kenapa nak baca ja'at ke ja'ati? Sekarang ni Ustaz baca ja'at, kalimah asal dia memang ja'at. Tapi sekarang ni bertemu dengan ni, dengan alif lam. Bertemu dengan alif lam. Nak baca macam mana? Ja'ati. Muslimat. Ja'atil muslimah. Bila bertemu dengan alif lam macam ni, kita kena hidupkan baris. Hidupkan baris. Asal ja'at, tapi kita hidupkan baris jadi ja'atil muslimatu. Tak ada masalah, hidupkan baris tak apa. Ya tu. Ja'atil muslimatu. Hidupkan baris tak. Sebab dalam kaedah mati bertemu mati tak boleh baca. Dia kira macam ni, kalau asalnya lah mati bertemu dengan mati. Walaupun orang mati dulu kat 6, tapi dia kira mati dengan mati. Sebab alif ni dia tak terima baris. Dia kira orang mati juga. Alif tak ada terima baris. Jadi ja'at tak boleh. Ja'atul muslimah tak boleh. Dia kena ja'atil. Betul tu sekali. Ja'atil muslimatu. Tu dia. Ngaji sampai lumat. Orang Kedah kata apa? Ngaji sampai Hancur. sampai lumat. Semua benda nak mikir kan. Lunyai. Lunyai, lumat lunyai. Tu betul-betul ngaji kan. Dan bila boleh kaedah ni, tuan-tuan tu seorang-seorang senyap-senyap tu, bolehlah tengok sendiri. Itu nama dia kunci. Ustaz dah bagi kunci, tuan-tuan bukalah sendiri. Tu kaedah dah. Kalau dapat kunci simpan, macam mana tak terbuka lah mangga tu kan. Tu. Kena pandai-pandai buka. Duk guna tak kunci sebelum ni? Tak usah bagi dah tu. Guna Ustaz, guna. Harap ada yang gunalah kunci kan, jangan simpan-simpan nanti berkarat kunci tu. Banyak kunci Ustaz. Banyak. Banyak kunci. Kena semayang selalu Ustaz. Kenapa? Kena semayang selalu, lupa letak kunci kat mana. Semayang ingat. Itu kunci lain yang lupa tu. Kunci bahasa Arab dah boleh lupa. Okey. Ustaz tak ada modal lain. Modal tu yang Ustaz ada. Ustaz ada kunci-kunci kecil-kecil tu. Itu yang Ustaz buka tu. Dan Ustaz harap tuan-tuan puan lebih banyak mendapat kunci-kunci ni, dan tuan-tuan lagi hebat, dan Ustaz yakin sangat-sangat dengan kesungguhan yang ada pada tuan-tuan tu memang hebat lah. Ustaz tengok dia punya cara usaha dia tu luar biasa. Ustaz dulu pun tak macam tu. Cara tuan-tuan kaji, ambil berat setiap kalimah, baris, perubahan, nota, cukup luar biasa.
Kalau exam tu mesti dapat markah 100 tu. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah lah, insyaAllah. Bila Ustaz nak buat ujian sekali ya. Fail Ustaz. Markah 100 kalau sendiri paksa Ustaz. Boleh kan Ustaz buat ujian sekali untuk 20 soalan ke peringkat awal? Boleh? Boleh. Senyap Tapi semua. gagal Ustaz. Ustaz nak test tengok selama berapa tahun dekat setahun kan kita ngaji. Tak sampai kan? Lebih. Baru 6 bulan Ustaz, 6 bulan lebih. 6 bulan ni kalau 6 bulan ni biasanya dah boleh buat imtihan ni, buat peperiksaan ni. Saya baru belum sampai bulan. Saya hari paksa tu cuti Ustaz. Allahu Akbar. Macam-macam. Dah agak dah mesti ada alasannya. Okay, dah MC siap-siap Ustaz. Okey. Tak apa. Ustaz faham sangat tu, faham. Mengaji ni kalau ada peperiksaan mesti banyak yang akan sakit perut lah, ada urusan tu lah, kan? Nak jumpa cucu lah, cucu datang rumah lah, macam-macam. Okey. Lalu ni tak apalah, kita mengaji ya, insya-Allah. Peperiksaan tu kemudian insya-Allah. Dalam Ustaz tak buat peperiksaan pun banyak yang lari kan. Okey. Bukan nak tanya apa pun, nak tanya kalam bahagian dia berapa. Syarat-syarat kalam tu berapa. Tanda-tanda i'rab tu berapa. Perform ada berapa bahagian. Tanda-tanda dia apa dia. Ustaz bagi contoh, cuba letakkan makna. Cuba letakkan baris dengan tepat. Bila Ustaz bagi kalimah-kalimah, cuba jadikan perkataan ni untuk perkataan jamak. Ustaz bagi perkataan mufrad, cuba ubah jadi jamak. Macam tu je kan, bukan banyak. Okey, tak apa, itu kemudian. Selesai apa dia? Memang tak masuklah saya. Tapi kalau ulang kaji boleh dapat. Dia panggil tahdid. Tahdid ni maknanya Ustaz beritahu apa yang soalan-soalan yang akan Ustaz tanya, maknanya daripada tajuk apa kepada tajuk apa. Jadi Ustaz bagi tempoh seminggu atau 2 minggu, cuba ulang kaji. Bila dapat soalan nanti mungkin soalan berlega dalam tajuk itu saja. Itu panggil tahdid. Ya, itu boleh Ustaz. Tak apa. Kemudian harakat dengan baris yang tiga iaitu jamak salim, ja'at atau ja'atil muslimatu, berubah dengan baris besar. Dan berubah dengan baris juga ialah fi'il mudhari' yang tak berubah akhirnya sesuatu. Habis yang keempat. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang tak berubah akhirnya sesuatu, tak berhubung dengan apa? Tak berhubung dengan alif tasniah. Tak berhubung dengan alif tasniah. Yang keempat, perubahan yang balik ialah pada fil fi'li mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang keempat, perubahan dengan baris ialah pada fi'il mudhari' yang tidak berhubung akhirnya sesuatu. Tak berhubung dengan alif tasniah. Tak berhubung dengan alif tasniah. Alif tasniah. Tak berhubung dengan alif tasniah. Kemudian tak berhubung dengan waw jamak, dan tak berhubung dengan ya muannas mukhatabah. Tulis itu ya. Mukhatabah. Fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan alif tasniah, fi'il mudhari' yang tak berhubung waw jamak, dan fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan ya muannas mukhatabah. Untuk fi'il mudhari' yang tak berhubung itulah
fi'il mudhari' tersebut tanda i'rab dia adalah dengan baris. Apa contoh dia? Contoh dia iaitulah macam saya sebut tadi, macam yaqtulu. Nampak? Di ujung dia ada tak alif tasniah? Ada alif tasniah tak? Tak ada. Tak ada. Yadribu ada tak? Alif tasniah ke wa jamak ke yang mana kata ada tak? Tak ada. Tak ada. Yang suruh apa-apalah, yang suruh ni contoh. Di ujung ni tak ada alif tasniah, di ujung tak ada wa jamak, di ujung tak ada ya, maka perubahan di sini adalah perubahan dengan harakat. Di topik yang kita bincang adalah perubahan dengan harakat. Itu perubahan dengan baris. Syarat ada fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan alif tasniah, dengan wa, dengan ya. Tak ada huruf ni, itulah perubahan untuk fi'il mudhari' lam yattasil bi al-syai'un. Perubahannya dengan harakat. Tapi kalau fi'il mudhari' yang ada huruf-huruf ni, itu fi'il mudhari' yang bagi fi'il mudhari' dia bagi fi'il apa? Fi'il 5 yang kita belajar minggu lepas tu. Fi'il mudhari' itu i'rab dia dengan huruf, bukan dengan baris. Fi'il mudhari' dia bagi fi'il 5 itu perubahan dia dengan baris. Dengan baris. Bukan. Perubahan dengan huruf. Iaitu buang huruf, itu punya hazaf. Hazaf huruf ilat, hazaf huruf alif, hazaf huruf waw, hazaf huruf nun. Sebab tu perubahan untuk fi'il 5 ialah perubahannya dengan buang huruf. Perubahannya dengan huruf. Untuk yang ni perubahan dengan harakat. Itu perbezaannya. Ada fi'il yang perubahannya dengan baris dan ada fi'il perubahannya dengan huruf, iaitu buang huruf. Selesai kajian kita tentang ulang kaji. Lepas tu kita masuk Al-Quran. Yang topik ni jangan tinggal. Yang ni kira selesai dah. Untuk harakat dengan perubahan dengan baris dah selesai. Yang bahagian satu lagi itu kemudian. Wallah. Seterusnya kajian kita tentang ayat Al-Quran. Kita nak sambung surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Sambungannya pada ayat yang ke-6. Yang ke-6. Yang ke-6 bacaan dia apa dia? Innal ladzina kafaru Sawa'un. Sawa'un alaihim boleh jadi Anzartahum am lam Tunzirhum. Tunzirhum. Tunzirhum La yu'minun. la yu'minun. Yang tu dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cuba baca kali sama-sama 1 2 mula. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim
alaihim anzartahum anzartahum am lam tunzirhum tunzirhum la yu'minun la yu'minuna. Baik. Ada yang baca tengok di Quran sendiri lancar. Ada yang baca di Nota Ustaz ni dia baca tersangkut sendiri. Tadi yang pertama kat depan Ustaz ni tak ada apa? tak ada baris. Tak ada baris. Tapi boleh baca juga sebab dah biasa apa? Dia baca. Ya, tak apalah ayat yang senang yang biasa baca senanglah. Yang ayat yang jangan baca nanti kita boleh baca juga insya-Allah dengan guna kaedah nahwu. Okey, sekarang ni cuba tengok di depan ni. Tengok di Nota Ustaz. Mula 1 2 mula. Innal ladzina kafaru alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Macam mana boleh baca tak ada baris Dah biasa baca Ustaz. tunjuk baca ni. Biasa apa? Biasa baca. Itu faktor dah. Okey. Mari kita kaji. Inna ni sebagai apa? Inna Sungguhnya. sesungguhnya. Tapi dalam nahwu panggil apa? Okey. Taukid. Huruf taukid. Taukid ni mana? Penegasan. Penegasan. Sesungguhnya. Ada ayat penegasan. Sesungguhnya. Dia penegasan. Itu mana sesungguhnya. Jadi kalau baca pun kena baca sesungguhnya lah. Jangan innalladzi. Tak apa sesungguhnya. Dia kena baca dengan intonasi yang semangat, betul tak? Innal-ladzi. Itu baru taukid. Kalau innalladzina itu macam tak taukid tu. Jadi ayat Quran ni kita kena baca mengikut intonasi dia. Kalau sesungguhnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum sampai habis ya. Jadi baca dengan nada intonasi yang sesungguhnya. Dah Ustaz baca Ustaz. Dah. Ustaz cuma ikut intonasi ya. Jadi macam itulah kita kena bagi pada hak Quran ni lah mengikut kehendak ayat. Dia nak kita sesungguhnya, baca sesungguhnya. Dia nak kita sedih, baca sedih. Dia nak ayat yang macam cerita syurga, nikmat syurga, baca dengan nada kita macam nak sesuatu. Tu. Barulah Quran tu hidup dalam diri kita. Okey. Inna dia taukid. Allazina sebagai apa? Isim Maf'ul. Dia untuk perhubungan ayat sebelum dengan selepas. Itu mana isim untuk perhubungan. Kafaru ni sebagai apa? Ingat kaedah bahasa Arab dia tak boleh lari daripada isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Kafaru sebagai apa? Isim. Isim kan kafaru. Jamak. Dia jamak betul lah tapi dia isim ke fi'il? Mereka telah kafir mana Ustaz? PL. Kafir. Mereka telah kafir. Asal daripada perkataan Kafar. Kafara mana apa? Kafir. Kafir. Jenuh tanya maksudnya ni. Ulangin tu. Kafaro tu maksudnya Ustaz, Telah kafir lah. dia seorang lelaki telah kafir Ustaz ya. Dia tu Ustaz kata tadi jenuh tanya jawapan soalan balik. Tanya soalan jawapan balik. Nak kaji Ustaz, nak kaji. Okey, kafara maknanya Ingkar. angkuh, ingkar. Kalau Ustaz tanya kafara mana apa? Mana kafir. Kafir mana apa? Mana kufur. Kufur mana apa? Mana kafir. Jenuh lah. Bila nak keluar jawapan? Kafir. Betul. Terjemah dia telah kafir Ustaz. Terjemah dia macam tu Ustaz. Terjemah pun jadi telah kafir juga. Kita dah biasa dengan kafir lah Ustaz. Ya. Maksudnya kita kena tahu kafir maknanya ingkar, angkuh. Tak nak tunduk, tak nak berserah. Itu maknanya orang yang ingkar. Sebab tu dalam bab pengajian tauhid dia ada kufur akidah, dia ada kufur nikmat. Kan? Orang yang ada Islam, orang yang ada beriman Islam tapi dia guna nikmat yang Allah bagi ni ke arah menderhakai Allah, dia panggil kufur ni. Nikmat. Dia guna ke arah keingkaran, bagi kufur nikmat. Kalau orang yang tak terima Islam, tak terima iman, itu dipanggil kufur
Akidah. Nah, itu perbahasan lebih luas nampak akidah. Tapi kita kaji sini kafaru daripada perkataan kafar Kafara. telah ingkar. Ingkar ni dia berbentuk fi'il, perbuatan. Cuma perbuatan ingkar ni dia dia fi'il yang berbentuk pegangan ataupun kefahaman dalam hati. Dia fi'il yang macam tu. Dia ada fi'il ni ada fi'il yang kita nampak dia punya perbuatan dia macam pukul, nampak perbuatan pukul. Tapi kalau ingkar ini dia berkaitan dengan perbuatan akidah, perbuatan kepercayaan. Dia pun termasuk fi'il juga. Jadi di sini bagi fi'il. Ya, nak cari dia tu fi'il. Tapi fi'il berbentuk jamak. Bentuk jamak. Okey. Sawa'un dengan tanwin. Tentu ini dari ingat bila kalimah yang ada tanwin tentu isim. Alaihim ni asalnya mana? Asalnya Allah. gabung dengan him. Jadi alaihim. Jadi Allah adalah kalimah huruf. Him kalimah Domain. digabung sekali jadi alaihim. Dia tak sebut alaihim. Kita nak hidupkan balik. Ia tu alaihim. Jadi huruf dengan domir. Huruf jar dia menjarkan kalimah depan. Tapi oleh kerana kalimah yang bersama dengan dia tu adalah isim domir, dia kebal. Isim domir dia kebal, dia tak berubah. Dia baca asal alaihim. Okey. A'anzartahum. Hamzah ni dia panggil hamzah apa? Hamzah istifham. Nasib baik ingat. Hamzah istifham. Hamzah istifham. Apa maksud istifham? Hamzah pertanyaan. Hamzah untuk menuntut kefahaman. Hamzah menuntut kefahaman. Jadi hamzah soalan. Bila soalan kita kata A'anzartahum. Dia istifham. A'anzartahum, adakah atau adakah engkau memberi peringatan macam tu. Di hamzah istifham tu hamzah untuk kefahaman. Atau adakah engkau memberi peringatan mereka itu atau tidak memberi peringatan. Dia macam dia ada istifham yang membentuk nak jawapan, tapi ada istifham yang dia cuma menyatakan ketetapan. Istifham pun ada banyak jenis. Yang penting kita tahu sini hamzah istifham. Kemudian asal di sini ialah anzara. Anzara ni fi'il. Fi'il. Di sini fi'il. Fi'il. Kemudian berhubung dengan ta. Ta ni khitab. Khitab di sini ialah khitab. Khitab. Biasa dalam Quran kalau khitab dia hadap khitab mana hadap cakap kepada Nabi Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta sini merujuk kepada Nabi Muhammad. Atau adakah engkau memberi peringatan? Engkau sini Muhammad, engkau beri peringatan kepada mereka ataupun him ini macam misalnya him domir am sini huruf am sini adalah huruf ataf. Huruf ataf ada 10. Salah satu dia adalah am. Sebab tu terjemah dia atau. Biasa huruf ataf ni ialah huruf au. Tapi ada juga am. Huruf ataf. Dan lam pun. Lam pun dia panggil apa? Lam amil apa ni? Lam amil jazam. Amil jazam. Dia masuk kategori apa?
Tidak. Kategori huruf jazam. Huruf jazam ataupun amil jazam juga. Yang tadi tu huruf juga, huruf ataf, yang ini huruf jazam, ini kategori huruf. Tunzir, alam tunzir baris tu kan? Betul barisnya? Betul, tunzir. Okey. Kenapa baca tunzir dengan baris mati ni? Kenapa? Karena Ada lam kat depan. Ada lam. Lam jazam. Sebab tu lam tunzir. Jadi tu ada baris tu kita boleh baca sebab kita tahu lah. Ada menjazam lam tunzir. Jadi tunzir ni ialah kalimah fi'il. Kalimah fi'il. Hum adalah kalimah isim Domain. Domain. Dah cakap dulu. La kalimah apa? Nafi. Huruf nafi. Yu'minun kalimah fi'il. PN. Lepas ni tu ini lama sangat. Kalimah fi'il. Fi'il berbentuk jamak. Jamak apa ni? Ada waw dengan nun? Muzakkar salim. Dah cakap dah tu, boleh buat peperiksaan lah tu. Baik. Ujian lah. Okey. Jadi bila kita tahu macam ni, kita tahu ni taukid allazi isim mausul, kafaru fi'il. Fi'il berbentuk jamak. Sawaun isim ba'da tanwin, alaihim ala huruf, him tu dhamir, kabun ala alaihim hamzah istifham, dia tuntut tanya, untuk faham. Azadum, atau adakah engkau memberi peringatan? Engkau ni rujuk pada Nabi Muhammad. Takhitab, him dhamir. Dhamir kabun dengan kabun. Amru ataf, lam amru jazam. Berjazam sebab tu baca tadi mana? Tunzir. Tu baca dengan baris mati. Sekarang ni tak ada baris, sengaja Ustaz buang nak bagi kita cakap. Lam tunzir hum sin dhamir. La huruf nafi, yu'minun ada fi'il mudhari'. Yu'minun ada fi'il Mudhari'. Yang berbentuk jamak itu jamak muzakkar salim. Okey, cuba terjemah. 1, 2 mula terjemah. Tengok kat sini, jangan tengok dalam kitab Quran. Ke sini. 1, 2 mula. Sesungguhnya yang orang-orang yang ingkar. Kafir. Itulah kafir. Ingkar. Sawaun. Sawak. Sawaun. Sama aja, sama saja. Sama ada. Sama saja. Sama saja, sama ada. Atas. Mereka. Kepada mereka. Pada mereka. Anzaltahum. Engkau memberi. Apakah memberi peringatan kepada mereka. Atau tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka. La yu'minun. Tidak mereka akan beriman. Boleh tu. Mereka tidak beriman, mereka tetap tak beriman. Ya Allah cerita kata orang kafir, sama ada kau nasihat mereka ataupun kau nak tak nasihat ke, mereka sama sahaja. Mereka ditutup pada hati mereka, mereka tak beriman. Itu hakikat yang Allah Taala nak beritahu kedudukan orang kafir begitulah. Sebab hati mereka telah dipetri, mana disilkan daripada mendapat petunjuk dari Allah. Sebab tu petunjuk adalah milik Allah. Allah boleh buka hati pada siapa yang nak buka. Tapi dalam situasi kalau orang kafir ialah Allah Taala tutup hati mereka. Itulah kalau bagi peringatan atau tak bagi peringatan, mereka tidak mahu beriman. Jadi faham lagi tak? Ada taukid, ada isim mausul, ada fi'il, ada isim, ada jar majrur, ada istifham, ada fi'il, ada dhamir,
ada huruf ataf, ada huruf jazam, huruf nafi. Jazam ni ada dua nama lah. Jazam ataupun huruf Nafi. ada dua pangkat. Oh. Huruf jazam ataupun huruf nafi. Huruf nafi ada fi'il, ada isim dhamir, ada huruf nafi, ada fi'il. Okay. Nahu dah bagi, makna dah bagi, semua dah bagi, kira-kira dah lumat dah. Dah lumat dah. Okey, Ustaz buka satu soalan. Jadi kita mengaji Nahu ni dia sebagai satu kajian. Salah silap tu biasa berlaku, tak ada masalah. Jangan duk viral-viral lah. Zaman virus ke payah betul lah zaman lalu. Tapi Ustaz beritahu pengajian Nahwu Shorah ni ialah dia berbentuk kajian. Dia tidak melibatkan hukum. Kalau salah silap tu benda biasa berlaku, tak ada masalah. Okey, soalan apa? Soalan dia bila Ustaz nanti. Ya. Malam dia ajar Sim tanya tentang Rabbana. Okey. Lepas tu keadaan dia Rabbana, lepas tu dengan domain-domain tu Ustaz. Bila kita nak pakai Rabbina, ada asal perkataan dia Rabbun Ustaz kan? Asal dia Rabbun. Jadi dia banyak perubahan dia ayat tu Ustaz. Rabbukuma macam tu Ustaz, ada ajar Hashim tanya semalam. Pasal domain Rabbun. Ya. Kataan itu dia berhubung dengan domir, sama ada domir mufrad ataupun domir yang mutakallim wahdah ataupun domir nahnu ataupun domir khitab ataupun domir jamak macam hum ke him ke, dia macam tu. Kalau domir yang mutakallim wahdah, Rabbi, Tuhan, wahai Tuhan, Tuhanku. Kalau berhubung Rabbana, itu berhubung dengan na yang berbentuk dalam dia ialah domain nahnu, wahai Tuhan ke Kami. Rabbuka, Tuhan engkau, itu berhubung dengan kaf khitab. Maknanya kena terjemah wahai Rabbuka, mana Tuhan engkau. Kalau berhubung dengan domain jamak muzakkar pula, jadi Rabbuhum ataupun Rabbihim. Kalau untuk Rabbi kena him. Kalau hum Rabbu macam tu. Jangan Rabbihum pula jadi. Yang tu satu kaedah yang saya nak tanya tu Ustaz. Rabbihim Rabbuhum. Mana saya faham. Rabbihim Rabbuhum. Dia punya pasangan dia, kalau Rabbu kena hum. Kalau Rabbi kena him. Kalau Rabbu ka. Rabbi, Rabbika, Rabbuka. Itu kalau untuk Rabbi, boleh. Rabbi ada ya ataupun Rabbuka. Rabbika tak sesuai kok. Dia Rabbuka. Rabbuka. Mar Rabbuka. Apa dia tu? Siapa Tuhan awak? Siapa Tuhan kamu ya? Mar Rabbuka. Mar Rabbuka. Man tu i'rab jadi apa? Istifham. Istifham. Mana dia tuntut tanya, man, siapa? Rabbuka, Tuhan kamu. Mar Rabbuka. Okey. Boleh jawapan tu? Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ustaz. Okey. Dah tak ada? Boleh Ustaz. Alhamdulillah dah lewat dah. Tak apa, ada satu kelas lagi untuk budak-budak pula. Okay. Wallahualam. Besok kita sambung lagi tentang ulang kaji dan juga ayat Quran. Ayat yang ke-7 insya-Allah. Wallahualam, yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada Ustaz sendiri. Mohon maaf salah silap. Jadi selamat ulang kaji dan selamat bermuzakarah lah dengan kawan-kawan insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu kita makin bertambah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar
rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Thank you Ustaz. Baik, jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum.